A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan perkataan-perkataan yang benar. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memperelokkan, akan memperbaiki amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, sesiapa yang mentaati Allah dan juga Rasul, faqad faza fawzan 'azima, maka sesungguhnya dia akan mendapat kemenangan yang besar, kemenangan yang agung, insyaallah. Baik yang saya hormati Tuan Imam, seluruh ahli kuasa masjid, dan tuan puan muslimin muslimah ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya adalah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesihatan Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan hidayahnya serta inayahnya pada malam ini kita sama-sama dapat berada di masjid ini, di rumah Allah ini. Mudah-mudahan segala amal kebaikan yang kita buat pada malam ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Dalam satu riwayat, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebut wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah ada suatu kaum, satu kumpulan, satu golongan manusia yang berkumpul di salah sebuah masjid, di salah sebuah rumah Allah, di mana kita berkumpul pada malam ini, di mana dalam keadaan mereka berkumpul itu apa yang mereka buat? Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah, yakni membaca Al-Quran Al-Karim, sama ada membaca ataupun mendengar orang lain membaca, menghurai, mentafsir dan sebagainya. Wa yatadarasuna bainahum, dan mereka berkumpul tu dalam keadaan menuntut ilmu, saling belajar, saling menuntut ilmu. Mudah-mudahan seperti mana yang tuan-tuan duduk pada malam ni, wa yatadarasunahu bainahum, kita saling mempelajari, saling tuntut ilmu. Saya yang bercakap di depan ini untuk ilmu daripada tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan dan perempuan yang mendengar juga termasuk dalam orang yang menuntut ilmu, orang yang mempelajari sesuatu. Bagi mereka ini yang duduk dalam rumah Allah, baca Al-Quran, buat ibadah, duduk dalam majlis ilmu, bagi mereka ini
akan diturunkan kepada mereka ketenangan, illa nazalat alaihimus sakinah. Bagi orang yang duduk dalam rumah Allah, dia baca Quran, dia melakukan ibadah-ibadah sunat dan sebagainya, duduk dalam majlis ilmu, akan diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Tenang. Ketenangan ini dia milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu memberikan ketenangan kepada kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan pasangan kita, bukan anak pinak kita. Yang memberikan ketenangan kepada kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan sebab isteri, dengan sebab anak-anak, dengan sebab harta kita tenang, kan? Tapi itu bukan. Yang memberi ketenangan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kan? Rahmat akan meliputi bagi orang yang duduk dalam rumah Allah. Tadi ketenangan, yang ini rahmat. Rahmat ni kasih sayang. Kasih sayang ni juga adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa khaffathumul malaikah, para malaikat akan mengelilingi, akan memayung kita. Ini semua kita sudah maklum. Dan Allah memuji mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Jadi beruntung orang yang dapat berada di rumah Allah, kemudian dia dapat melaksanakan ibadah seperti mana membaca Al-Quran, dapat duduk dalam majlis ilmu, maka orang-orang ini dia beruntung. Berbanding dengan pada malam ni mungkin ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang tidak dapat bersama kita di rumah Allah ni. Hadis itu kan Imam Muslim. Jadi mudah-mudahan semua tuan-tuan dan puan yang ada pada malam ni, rumah Allah ni, mudah-mudahan kita mendapat ketenangan, kita mendapat rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala sedang memandang kita sebagai hamba yang sentiasa nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sebelum mukadimah. Mukadimah yang kedua ni, di mana yang kita sedia maklum bahawa dunia hari ini sedang dilanda dengan wabak COVID-19, kan? COVID-19. Berapa dah kita hari ini Malaysia? Berapa orang dah? Orang 80 lebih. Okey, saya bagi tahu yang terkini. Last update 7.52 petang ni. Sekarang pukul 8. 7.52. Malaysia 93 confirm case, 93 orang kan. Semalam baru 80 lebih. Hari ni dah 93. Jumlah tu meningkat dengan begitu cepat. Wallahualam lah, mungkin kat Kuala ni tak sampai lagi pun, Allah lah. Mudah-mudahan tidak lah, mudah-mudahan tidak sampai, kan, virus ini. Tapi di sebelah tempat saya kerja, sebelah Bangi, sebelah Putrajaya, sebelah Alamanda tu memang dah ada. Sahabat saya dia pergi Alamanda tadi, dia kata parking kosong. Parking kosong, maknanya orang dah mula risau, takut nak jalan. Jadi wabak ni memang, Allah mudah-mudahan kita tak jumpa dengan wabak ni. Ini ujian Allah Subhanahu wa taala kan. Memang ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala nak suruh orang ingat pada dia. Allah uji kan, bukan dengan benda-benda yang besar-besar. Beza kita manusia, kita nak menakutkan orang dengan benda kecil, orang tak takut. Dengan besar orang takut. Tapi Allah Subhanahu wa taala nak suruh orang takut kepada dia. Orang sentiasa ingat kan. Ramai orang mengangkat tangan mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau harap daripada pakar-pakar, sekarang ni masih belum jumpa lagi. Belum. Kan? Jadi tidak, kita ni sebagai orang Islam tidak lain dan tidak bukan kita mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala secara 100%. Ya, 100%. Kita kena minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecil je, virus tak nampak pun, tapi boleh menggerunkan satu umat manusia di dunia ni.
benda yang tak nampak. Ya kan, kalau kita tengok sejarah apa, bagaimana Allah Namrud, dia dibunuh dengan apa? Nyamuk kan, benda kecil kan? Benda kecil kan? Benda kecil. Virus ni, COVID-19. Kalau di sebelah Selangor sana sudah ada arahan semalam surat saya dapat, semua masjid dapat, mengarahkan semua masjid-masjid diwajibkan membaca qunut nazilah selepas waktu subuh lah. Waktu subuh wajib sampai bila? Tarikh tidak dinyatakan sampai bila. Maknanya selagi tidak ada tarikh baru, arahan baru, maka selamatullah kan? Jadi penyakit ni, wabak ni memang sangat bahaya kan? Mudah-mudahan tak sampai ke kita. Jadi saya nak mengambil kesempatan ni, kita baca doa sikit boleh tak? Kita baca doa tentang wabak ni, mana dibaca dah kot kan? Ingat Melaka pun ada arahan yang sama kot kan? Kebanyakan masjid-masjid saya ingat dah ada arahan yang sama lah. Tapi saya ambil kesempatan sebab kita duduk dalam majlis ilmu. Seperti saya mulakan tadi, orang yang berada dalam masjid, baca Quran, baca hadis Nabi, baca ayat Quran, duduk dalam majlis ilmu kan, dapat tenangan, dapat rahmat, kemudian dapat Allah memandang kita. Jadi mudah-mudahan bila kita baca doa ni, kita mengharapkan apa nama? Allah pandang kan? Allah angkat doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun والجزاء من سيء الأسقام. تحصلنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat doa kita, dan mudah-mudahan kita minta Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Baik. Tuan-tuan dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung muka surat 251. Dia ada satu website lah, sebelum kita baca ni, ada satu website channel New Asia. Dia update, kita boleh tengok negara mana live, secara live. Vietnam 18 orang, Cambodia seorang, Thailand 50 orang, semua dah dekat dengan kita dah. Dulu kita rasa jauh kan, kita rasa jauh, macam tak sampai lagi. Ada dekat China tu, jauh di sana. Sekarang dah sampai di sini. Di China 80,000 confirm case, yang dah meninggal 3,070. Seluruh dunia 101,000 seluruh dunia setakat pukul 7.52 ni. Yang dah meninggal 3,511. Dalam tempoh, dalam tak sampai 3 bulan, 2 bulan tak sampai. Itu jumlah dia. Jadi mudah-mudahan la haula wala quwwata illa billah kan. Kita tak ada kuasa, kita mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung muka surat 251, masih lagi dua tajuk berkaitan dengan tanggungjawab kita, tanggungjawab seorang muslim dalam masyarakat kita. Iaitu pada minggu lepas kita dah cerita tentang minggu lepas tak tahu. Minggu lepas sehari main sukan. Main sukan. Hari Rabu main golf, hari Khamis Jumaat main badminton. Rezeki sampai separuh akhir. Jadi kita jarang-jarang main. Bukan nak cerita sampai separuh akhir tu, nak kita dah jarang-jarang main. Bila main over, dia tangkap habis bawah-bawah pohon kan. Begitu. Terpaksa kata tangguh dulu lah. Baik.
Minggu sebelum tu kita cerita pasal apa? Riak kan? Pasal riak. Mudah-mudahan yang kita baca lepas kita pakai amal dalam ibadah kita dengan riak. Selesai lah. Selesai lah kan? Malam ni kita sambung salah satu tanggungjawab seorang Muslim, iaitu tajuk bahasa Melayu ni sebut tegas dan konsisten di atas kebenaran. Dan kita syarat dia sebut sebagai tentang istiqamah. Istiqamah ni salah satu ujian kita ni kan. Kita buat benda baik banyak dah, tapi nak istiqamah tu kadang susah. Ramai orang kadang tewas kan istiqamah. Dia tak boleh nak buat benda yang baik tu secara berterusan. Tak tahulah. Benda ni saya sendiri memang berlaku kena duduk elok baca Quran kan, cantik, sehari sampai satu masa ada ujian, tinggal, ada lompat. Mula kita tak boleh nak istiqamah. Duduk sedekah cantik lah kan, setiap minggu RM5 sampai satu masa dia rasa macam malas. Ada saja halangan-halangan tu sebabkan kita dah gagal untuk istiqamah dalam melakukan kebaikan. Wallahu a'lam, tuan-tuan dan puan alami ataupun tidak. Tapi saya secara peribadi tak rasa gemah ya, memang kena nak mengekalkan istiqamah ni. Baik, Muslim yang ikhlas dan benar itu jujur, tegas dan konsisten. Istiqamah itu di atas kebenaran, tidak pernah berpaling, ragu atau curang, tidak kira bagaimana sukarnya urusan yang sedang dihadapinya bersama manusia. Contoh, kan saya nampak tuan-tuan istiqamah. Yang saya nampak lah, boleh duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis program-program yang baik, aktiviti-aktiviti yang baik ini, aktiviti-aktiviti yang memang agama sungguh, yang agama sangat galakkan, solat berjemaah. Tengok tuan-tuan istiqamah, istiqamah, InsyaAllah. Duduk dalam majlis ilmu, istiqamah kan. Azmi daripada tahun 2013 istiqamah, alhamdulillah sampai hari ini ada kan. Walaupun bertukar apa-apa pun dia mesti ada, alhamdulillah. Kan? Ada orang dia tak boleh istiqamah, dulu dia sangat rajin, tiba-tiba adalah halangan-halangan tertentu menyebabkan tak ada lah dia. Tak ada. Ujian tu ujian. Jadi mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala diri kita ni istiqamah dalam melakukan sesuatu kebaikan. Bukan senang, bukan senang. Kita tak kena uji, kita boleh sembang kemana kan. Uji sibuk sikit, diuji dengan jawatan, diuji dengan pangkat, diuji dengan harta lebih sikit, diuji dengan kesihatan yang kuat sikit banding orang lain. Sila-sila akhir bulan solat jemaah boleh tinggal. Sebab tu kita minta kan? Saya minta untuk diri saya dan tuan-tuan, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan untuk kita istiqamah dalam melakukan kebaikan. Walaupun sukar macam mana pun kan, dia akan pastikan benda yang baik itu dia akan tidak berhenti, dia teruskan. Sifat istiqamah dalam jiwa dan hidup Muslim itu bukanlah sesuatu yang boleh dipilih. Ia adalah perintah Allah dan Rasulnya. Dan di dalam banyak-banyak ayat Al-Quran, perintah ini datang sesudah perintah agar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fussilat ayat 30 hingga 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Perkataan summa istaqamu tu istiqamah ada kat situ. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, mereka istiqamah dengan pendirian mereka tu, sumastaqam.
Maka malaikat akan turun kepada mereka, yakni dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Kamilah, kata Allah, pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperolehi apa yang kamu inginkan, dan memperolehi pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagi kamu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nak dapat apa yang Allah janji ini, summastaqam, istiqamah dalam melakukan kebaikan. Pendirian kita tetap dalam melaksanakan ibadah kita, kebaikan kita, apa yang agama suruh, buat benda-benda baik. Barulah kita dapat yang Allah sebut tadi, kan? Syurga, kegembiraan, hilang rasa ketakutan dan sebagainya, kan? Syarat dia apa? Summastaqam, kan? Istiqamah. Demikianlah ganjaran bagi orang-orang yang beriman yang istiqamah dan jujur. Disebut sini ganjaran, kelebihan bagi orang yang beriman yang istiqamah dan juga dia jujur. Mana ikhlas dan istiqamah dan ikhlas. Kalau kita nak kaitkan dengan tajuk yang lepas, dengan riya tu, riya tu dia tidak ikhlas, tidak jujur dengan ibadah dia. Yang ini dia beriman, kemudian dia ikhlas, ditambahkan lagi dengan dia istiqamah. Istiqamah. Ingat tajuk istiqamah ni boleh faham, mudah kan? Mudah ya istiqamah ni. Tajuk tu mudah nak faham. Hak yang susah dia nak buat. Susah dia nak buat. Kan? Nak buat susah. Tapi ada orang dia walaupun susah pun mampu, bukan tak mampu. Ada orang dia kan? Boleh duduk sedekah di tabung masjid setiap Jumaat RM10, RM20, boleh lepas setiap minggu tu. Tiap-tiap minggu. Kalau tak bawa masa patah balik, start kereta patah balik, tak bawa hari ni. Sebab tu biasa bagi dekat tabung masjid, kan? Ini kalau dapat sampai macam tu, insya-Allah istiqamah tu. Kan? Bagi kat tabung masjid, belanja kawan, tolong orang susah, kan? Istiqamah ni bukan kata kita baca Quran, apa sahaja benda baik yang kita buat, kan? Dan dia tak perlu banyak, kan? Istiqamah ni dia tak perlu buat sekaligus dalam kita kata apa? Pulut buat sampai lain macam lah daripada orang lain ni. Tidak sampai macam tu, kan? Biar sikit tapi dia berterusan. Lebih baik bagi RM1 kat tabung, tapi setiap hari, setiap kali waktu datang masjid, istiqamah pun lah, setiap kali sampai masuk tabung RM1, kan? 5 waktu RM5. Kita bagi sekali RM50, tunggu hujung bulan tahun depan pula baru bagi. Itu dia tak istiqamah, kan? Bukan nak kata salah, ceritanya istiqamah ni walaupun sikit, dia lebih baik. Baik, sifat istiqamah ini, baik sebelum tu, mereka akan mendapat kedudukan yang tinggi dan mulia pada hari kiamat, dan para malaikat memberi khabar gembira kepada mereka. Mudah-mudahan kita dapat. Mudah-mudahan orang istiqamah ni dia dapat ni khabar gembira dia pada hari akhirat kita. Sifat istiqamah dan tegas, sedemikian adalah sukar hendak dilaksanakan. Boleh pun dia tahu, kan? Dia dapat sifat istiqamah, sukar hendak dilaksanakan, dan hanya akan dapat dicapai oleh orang-orang yang bertakwa sahaja, yang telah menyerahkan diri dia semata-mata untuk Allah, membesarkan diri mereka daripada ikatan menjadi hamba kepada sesuatu yang selain daripada Allah. Membebaskan diri mereka daripada ikatan menjadi hamba kepada sesuatu yang selain daripada Allah, seperti harta. Boleh bebaskan diri kita. Maknanya harta tu tidak tidak mengganggu kita, tidak menjadi cabaran kepada kita untuk kita istiqamah. Kekayaan yang ada pada kita, pengaruh, ni benda-benda yang boleh mengganggu kita ni. Apa lagi? Kuasa, kesenangan hawa nafsu yang sangat disukai oleh hati manusia dalam kehidupan dunia ini. Kita kena bebaskan semua tu daripada kita, insya-Allah, kan? Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita mampu melakukan sesuatu kebaikan tu dengan istiqamah. Kita mampu buat secara istiqamah. Tidak heranlah jika mereka mendapat ganjaran pahala yang besar dan kedudukan mereka ditinggikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bagi orang yang istiqamah dalam melakukan kebaikan.
Tidak ada tanda yang lebih jelas mengenai pentingnya istiqamah dan sukarnya mencapai tahap tersebut berbanding kesan besar yang dirasakan oleh Rasulullah SAW yang mempunyai pengertian yang mendalam tentang keutamaan untuk istiqamah ini dan pentingnya peranan istiqamah tersebut dalam menentukan nasib manusia. Ibnu Abbas mentafsirkan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka hingga akhir ayat. Di ayat itu dia panjang lagi kalau kita. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetapkanlah, teguhkanlah di atas jalan yang benar, jalan yang betul. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, dan orang itu merujuk kembali kepada kebenaran sebagaimana yang diperintahkan untuk berbuat demikian. Wala tatghaw, dan janganlah kamu melampaui batas, jangan lebih-lebih. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu buat, apa yang kamu kerjakan. Di ayat ini menyebabkan Rasulullah SAW merasa berat. Kita baca sikit. Beliau yang Ibn Abbas berkata, tidak ada ayat dalam demonstrasi ayat ini, tidak ada ayat yang diturunkan kepada Rasulullah yang lebih berat dan besar untuk baginda berbanding ayat ini. Ketika mana para sahabat berkata, rambutmu sudah mulai beruban. Kemudian baginda berkata, surah Hud, ayat inilah antara sebab Rasulullah duk fikir banyak ni menyebabkan bertambah uban pada rambut Nabi SAW. Berat. Sebab Nabi orang yang mengajar kita. Kalau Nabi ajar kita sedekah, maka Nabi kena buat dulu. Tanggungjawab itu ada pada Nabi dulu. Bagaimana Nabi SAW cakap, beratnya Nabi untuk istiqamah dalam menyampaikan sedekah, solat, zakat, baca Quran dan lain-lain. Semua tu Nabi yang kena buat, Nabi yang tanggung dulu. Sebab Nabi yang menyampaikan ajaran yang tersebut. Sebab tu Nabi rasa berat. Sehingga kan dia sahabat tu, saya nak bakar tu pula, nampak rambut uban dah pula, dan bertambah di kepala Nabi kan. Dan Nabi kata sebab apa? Sebab Nabi kata, Nabi memikirkan ayat ini tadi, fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Hendaklah engkau wahai Muhammad sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu. Fastaqim kama umirta. Jadi ayat ini menyebabkan Nabi fikir banyak. Kan? Nak istiqamah ni Nabi tahu susah kan. Ini menyebabkan Nabi sendiri rasa berat, apatah lagi kita. Betulnya surah Hud dasarnya telah menjadikan rambutku beruban disebabkan oleh ayat fastaqim kama umirta. Ucapan Nabi yang ringkas itu sama maksudnya dengan ayat sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan dia mereka adalah perintah baginda terhadap Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Yang ayat tadi yang kita baca tadi tu kan? Hadis riwayat Muslim. Hal ini berlaku ketika Sufyan berkata kepada baginda, ya Rasulullah, beritahulah kepadaku sesuatu tentang Islam yang tidak pernah aku tanyakan kepada seorang pun selain daripada engkau mengenainya. Inilah yang mendorong Imam Muslim untuk membuat bab tentang istiqamah dalam tajuk bab Jami' Usul Islam, bab yang berkenaan dengan sifat-sifat penting dalam Islam. Kerana istiqamah yang diasaskan atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, melangkaui semua nilai-nilai mulia, garis akhlak yang tinggi dan amal kebajikan. Maknanya Imam Muslim buat susun satu tajuk, satu bab. Salah satu bab tu tajuk dia tentang istiqamah, menghimpunkan hadis-hadis berkaitan dengan istiqamah. Itu menunjukkan penting kepada kita kan, untuk memahami kan, untuk menjiwai, untuk menjadikan amalan kita, kebaikan yang kita buat, ibadah yang kita buat ni sentiasa berterusan. Ini cabaran kepada kita. Di antara sifat utama
Dari istiqamah itu ialah bahawa Muslim itu jujur dan bukan talang dua muka. Dia tidak berubah-ubah seperti para penipu dan pembohong yang dicela dalam hadis Islam. Yang paling buruk di antara manusia ialah yang talang dua muka ni. Dia memiliki satu wajah pada sebahagian orang dan berwajah lain pada sebahagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi istiqamah ni maknanya kita berpegang teguh, berpendirian tegas sampai bila? Sampai mati. Betul, sampai mati. Berpegang teguh di atas jalan yang benar, kan? Ajaran yang betul, ajaran Islam yang betul. Sampai bila? Sampai mati. Sampai mati. Memang disebut dalam kita disebut sampai mati. Baik, apa cabaran kita? Itu yang tulis oleh dia sebelum ni. Tajuk selepas tu dia bercerita pasal orang sakit. Orang sakit kita akan sambung. Apa cabaran dalam nak istiqamah ni? Cabaran yang paling besar adalah daripada bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Dia tak nampak ni. Dia tak nampak. Benda yang tak nampak ni. Benda nampak ni senang. Nampak kawan kita dua itu kita boleh ni. Tapi kadang syaitan ni dia bisa, kan? Dia hebat, kan? Lagi hebat ibadah kita, lagi hebat taktikal yang digunakan oleh syaitan bagaimana nak mengganggu ibadah kita, kebaikan yang kita buat. Ambil contoh sedekah RM1, dia ganggu cara RM1. Kan sedekah RM1, sedekah RM5 dia akan ganggu cara RM5. RM10 dia akan ganggu cara RM10. RM50 ganggu cara RM50. RM100, wish, oh lagi besar tu. Kan nak beli istiqamah sebulan, seminggu 100, seminggu 100. Jangan buat main. Belum tentu ustaz tu sembang kat depan ni pun belum tentu lagi, ya, kan? Sebab apa? Sebab syaitan. Kan, sebab syaitan. Mula bagi UK kan, tapi lama-lama tengok orang dia mula masuk, kan? Nak riak, nak rasa diri hebat dan sebagainya. Nampak kan? Terganggu kita punya amal kebaikan kita. Sebab sifat bisikan syaitan ni dia merancang. Dia akan rancang. Sebab tu kerja syaitan ni memang dia dah janjilah dengan Allah, kan? Untuk menyesatkan manusia. Itu memang janji syaitan. Kerja dia memang nak menyesatkan. Nak menyesatkan kita. Itu cabaran yang pertama. Cabaran yang kedua, untuk kita nak istiqamah ni adalah hawa nafsu. Hawa nafsu kita ni. Nafsu ni sifat dia apa? Wa nafsun tunazi'uhu. Nafsu ni sifat dia akan menarik, ajak kita. Ajak hamba, dah elok, ajak. Itu sifat dia. Jadi kita kena lawan. Kita kena lawan. Sampai lawan terlebih, sampai nafsu itu memang suruh kita buat benda baik. Tapi kebiasaannya nafsu ni dia akan tarik kita, ajak kita untuk buat benda-benda yang tak baik, nak menjauhkan diri kita daripada kalau kita buat istiqamah ni, nak jauhkan diri kita daripada istiqamah buat benda yang baik. Macam-macam lah. Dia bergabung dengan syaitan pula. Nafsu bergabung dengan syaitan. Tewas kita kadang-kadang. Tewas. Sebab tu syukur banyak-banyak, kan? Bagi orang yang boleh duduk setia istiqamah dalam melakukan kebaikan. Macam tuan-tuan, kan, boleh istiqamah duduk, datang ke masjid, kan? Azannya ada azan adalah kita, kan? Mana orang nak jumpa kita, orang cari di masjid. Tu mana orang kata kita ni memang antara orang istiqamah, duduk di rumah Allah, kan? Kalau kita dapat yang macam tu, syukur banyak-banyak, jaga dia elok. Jaga dia elok, jangan sampai kita hilang istiqamah tadi tu. Sebab dah duduk cantik lah ni, dah duduk tempat yang baiklah. Sebab bukan senang nak boleh duduk istiqamah mai masjid ni. Bukan senang. Tak tahulah kalau tuan-tuan senang, tapi saya nampak bukan senang. Kalau senang,
penuh masjid kita malam ni. Kalau senang penuh masjid kita malam ni. Tak cukup lah kalau setakat kuih untuk apa? Order RM10 ni, RM10 tak cukup ni. Kalau senang boleh istiqamah main masjid. Sebab tu syukur banyak-banyak. Yalah, istiqamah ni bukan dari segi ibadah, tapi juga pekerjaan lah. Ya. Benda-benda baik, benda-benda kebaikan yang kita buat. Jadi perumpamaan lah, seorang lelaki merendah beribu-ribu lebah untuk mencari sebotol madu. Tapi satu lagi kita beristiqamah tak? Tetapi dia tak berani bawa madu balik ke rumah. Aduh, nak jawab macam mana lah. Itu soalan ni dah lama dah, tapi dia satu tu lah juga. Itu beristiqamah. Dia istiqamah ni benda yang baik lah macam ni kata kan, buat kerja kan. Kenapa orang nampak semayang, sedekah yang saya sebut contoh dia. Sebenarnya apa yang benda yang baik. Benda buat baik ni banyak kan, benda kebaikan ni banyak kan. Bangun pagi-pagi kan, lepas semayang subuh kan, pergi kedai, kita minum roti, kita makan apa, makan roti canai sekepi, minum teh tarik segelas. Time nak balik, bungkus 2. Jadikan ibadat ni. Kita nampak benda tu, dia tak kaitan nampak benda yang simple kan. Nampak duduk masuk tabung masjid secara sedekah tak? Itu mungkin salah satu cara kan. Balik bagi apa, sehingga rumah ni hari ni bagi belajar 2 keping roti, hari ni belajar 2 keping roti, baru RM2. So kebaikan ni banyak kan? Kalau dia boleh istiqamah cara macam tu pun terbaik. Bukan mesti mari buat tabung masjid tu memang baik lah kan? Kebaikan ni banyak cara. Tadi puas kan cabaran ni tadi. Hak pertama ni ada sebut pasal tu. Nafsu. Yang pertama syaitan, yang kedua nafsu. Yang ketiga kelemahan diri kita sendiri. Sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kita. Sifat dalam diri kita ni ada mahmudah, ada mazmum. Ada mahmudah ni sifat-sifat baik. Kan, sifat-sifat baik. Kan, bermurah, benar, jangan. Sifat baik, tolong orang sebagainya. Dalam diri kita juga ada sifat mazmumah. Kalau dia banyak sifat mazmumah, susah untuk kita istiqamah dalam benda-benda yang baik. Sebab apa? Sebab hal tak baik itu banyak dalam diri kita. Kan kita ni manusia biasa kan, bukan maksum. Tak lepas daripada melakukan salah dan silap kan. Cumanya banyak dengan sikit saja. Wallahu a'lam. Kita bakal tanya, jangan tengok orang, tengok diri kita sendiri kan. Sifat mana yang paling banyak? Mazmumah ke mahmudah? Sifat yang terpuji ataupun sifat yang tercela? Ustaz, ingat saya selepas peperangan Badar, Rasulullah kata ada lagi peperangan yang hebat lah untuk memerangi hawa nafsu. Yes. Memerangi hawa nafsu itu cabaran perang besar, susah. Jadi bagi orang yang berjaya memerangi hawa nafsu dia, dapat kawan hawa nafsu ni. Nafsu ni dia tak boleh buang. Tak ada nafsu, dia kena jaga, kena kawal, kena kontrol. Nak kontrol dia dengan ilmu, nak kontrol dia dengan iman, nak kontrol dia dengan hati, nak kontrol nafsu ni kan. Sebab tu ada setengah ulama sebut nafsu ni kita kena macam bantai tu, macam bantai pun kita pukul dia. Nafsu ni kalau kita biar, dia akan jadi liar. So cara dia tak nak bagi liar ni apa? Mungkin kita kena belasah dia sikit, kita kena paksa dia, kita kena gitu. Itu sifat nafsu. Jadi orang yang berjaya memerangi hawa nafsu tu, alhamdulillah dia berjaya. Dan kita ingat berjaya tu kadang-kadang dia bukan habis gitu. Sampai satu masa kalau kita duduk leka, dia jadi datang balik. Musuh ni akan datang balik. Lepas tu kita kena sentiasa jaga. Okay. Baik. Sikit lagi. Cara kita nak istiqamah. Pertama, niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni mestilah ikhlas. InsyaAllah orang yang ikhlas dia akan mudah istiqamah berbanding dengan orang yang tak ikhlas. Kalau dia buat kebaikan, sedekah, itu dia buat kebaikan dengan mengharapkan pujian orang. Kita dah baca tadi lepas kan, kita nak dia mengharapkan orang puji, nak suruh orang kata dia baik dan sebagainya. Selalunya amalan tersebut dia tak istiqamah. Bila orang tak puji,
tak dalam tabung. Orang puji lebih dalam tabung. Kan contoh. Kan orang puji hang ni bagus lah apa semua kan. Okey, aku hari ni aku belanja makan. Kalau orang tak puji, dia ambil balik sesenyap kan, buat telefon, dia bayar dia seorang je, kemudian dia cabut. Kan? Tapi kalau orang puji dia kan, makan apa saja, hari ni aku belanja. Lepas tu buat sesuatu mestilah ikhlas. Ini pun sama juga ni. Senang di lisan, susah pada amalan kan. Tapi tak apalah, kita buatlah kan, kita buat. InsyaAllah benda yang baik ni kalau kita buat secara berterusan, lama-lama dia tak hilang sifat riya, rasa termenunjuk-menunjuk kan? Yang kedua, cara nak istiqamah, seperti mana yang diajar Nabi SAW, kena sentiasa memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena banyakkan doa. Istiqamah ni dia memang dalam hati, iman kita yang nak jaga kita kan, nak jaga hati kita ni Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nak membolak-balikkan hati kita ni Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata cabaran daripada nafsu. Nafsu tu kan tak kuat, Allah Subhanahu Wa Taala kita minta Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala kan untuk kita melawan hawa nafsu. Syaitan tidak kuat kan, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bantu kita melawan syaitan. Jadi kena banyak berdoa. Doa agar kita tetap istiqamah dalam memegang teguh agama Islam sesuai dengan syariat yang benar. Contoh doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'ati. Ada yang tambah wa ta'ati, ada yang tak tambah kan? Ini hadis riwayat Tirmizi. Wahai Tuhan, yang membolak-balikkan hati ini, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'ati. Teguhkanlah hati kami di atas hati kami, qalbi ala dinik, ke atas agama kami dan juga ketaatan wa ta'ati. Itu salah berdoa. Kemudian apa lagi doa? Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang memalingkan hati, yang membolak-balikkan hati ini, kan? Palingkanlah hati-hati kami untuk taat kepada kamu. Kita doa. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian ini doa ni sangat popular ni. Daripada Al-Quran Karim, Al-Quran surah Al-Ibrani. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini semua orang boleh hafal. Ini doa kan? Yang jelas disebut dalam Al-Quran Karim berkaitan dengan untuk menetapkan hati kita. Jangan Allah minta Allah SWT mencabut hidayah, kekuatan, taufik yang kita buat, kebaikan kita buat ni. Jangan minta Allah SWT cabut, hilangkan kebaikan itu daripada diri kita. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami, janganlah Engkau cabut daripada hati kami ini sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat di sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau lah ya Allah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Kemudian apa lagi doa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baca sendiri. Baca sendirilah, maknanya kadang-kadang kita tunggu untuk imam baca, jangan tunggu untuk imam baca. Kan? Ada masa kita baca sendiri, masa mana kita baca, kita solat sunat dan sebagainya, kita baca sendiri. Kalau imam nak baca semua panjang kan? Imam nak baca semua panjang kan? Jadi kita baca sendiri. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini kalau kita jadi imam kan? Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku dalam mengingatimu, bersyukur kepada kamu dan memperbaiki ibadah. Dan yang terakhir kan? Apa lagi doa? Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Di surah Al-Baqarah ayat 250. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran ke atas diri kami dan teguhkanlah diri kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Itu doa. Yang kedua doa. Yang ketiga, cari kawan-kawan buat baik. Join, ajak berkawan dengan kawan-kawan yang buat baik. Kan? Maknanya kita mungkin lalai, dia isi rumah, kita ikut dia.
InsyaAllah. Kemudian yang seterusnya, sentiasa muhasabah diri kita. Sentiasa muhasabah. Tengok kan amalan kita ni. Kena ingatlah, kena cek kan? Kemudian yang terakhir, sentiasa mengingat mati. Zikrul maut. Kata seperti ingat mati. Ingat, biasa orang ingat mati ni dia akan ingat, pahala aku tak cukup, amalan aku ni kita terima ataupun tidak. Andai kata Allah SWT cabut pada waktu ni, cukup dah amalanku kan. Bila kita ingat macam tu, insya-Allah dia akan beri kekuatan, motivasi kepada kita untuk buat kebaikan dengan secara berterusan kan. Mana tahu kan, baca Quran dan sebagainya kan. Bila kita ingat nanti insya Allah ni baca Quran sikit ni tak apa cukup. So kita akan istiqamah dalam baca Quran dan yang lain. Baik, cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, bantu kita untuk kita sentiasa istiqamah dalam melakukan apa jua kebaikan, apa jua amal ibadat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amal kebaikan kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.